Hey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita itu berkenaan dengan kitab Fusul fi Usul Tafsir. Dan wallahil hamd, kita tadi selesai Qiyam Ramadan. Isyak berjemaah dengan Qiyam Ramadan. Semoga Allah terima daripada kita amal ibadat kita sepanjang hari ini. Amin. Baik, hari itu kali terakhir kita bincangkan pengarang buku kita Syekh Musaid At-Tayyar hafizahullah. Dia masuk pada tajuk berkenaan dengan tajuk ikhtilaf pada tafsir salaf. So, balik pada asal bila kita sebut itu kan, bila tafsir apa, kita bincangkan tafsir bil ma'thur, mana tafsir yang berdasar kepada nukilan. Kalau anda kata daripada Allah Ta'ala, tafsir Quran, betul. Kemudian kalau Nabi terangkan, tafsir Nabawi. Kalau para sahabat, tafsir sahabi lah atau tabi'in. Jadi bila kita lihat dekat situ perbincangan berkenaan tafsir ma'thur ni, mereka para ulama letakkan satu guideline. Kalau anda kata para salafus soleh bersepakat di atas satu maksud ataupun pada hukum marfu', maka dia bukan diterima, mesti diterima. Sebab itu adalah dikira ijma', dan kesepakatan di sisi salafus soleh adalah hujah. Sebab agama kita ni tertegak di atas itu. Kalau tidak, nanti kita tahu mana satu wajib, mana satu sunat, mana satu haram, mana satu makruh. Sebab balik pada asal dalil itu ada, tapi kita faham macam mana. So bila salafus soleh telah memahami dengan satu bentuk, kita tak boleh faham dengan bentuk yang lain. Itu asas. Yang kadang-kadang ada orang kita suka buat tajuk apa, ada khilaf kan. Ini berkali-kali kita terangkan. Khilaf itu kan tengok muktabar ke tidak. So dengan sebab itu bila kita bincangkan, kita masuk pada kali terakhir kita jumpa minggu yang lalu, memang tajuk berkenaan dengan percanggahan salafus soleh berkenaan dengan tafsiran, dia kena sentuh sikit. Sebab kenapa kalau anda kata mereka punya kedudukan mereka dekat dengan Nabi SAW, maka boleh ada percanggahan. So dari situ kita lihat, dia cuba bawa pada kita sebenarnya ikhtilaf ni ada dua bentuk. Satu, ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf tapi bentuk kepelbagaian, mana berbeza kalimah tapi maksud dia sama. Ataupun ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang berbentuk pertentangan, yang mana yang ini sebenarnya dikatakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dan semua dikatakan di kalangan ulama-ulama ulum Quran. Mereka kata ini adalah sangat sedikit. Hatta Imam Syatibi sendiri pun buat penjelasan yang sama, bahawa sebenarnya benda itu ada tapi bukan bentuk yang dibayangkan. Macam jelas kita kata, Imam Syatibi kata wa min al-khilafi ma la yu'tadu bihi wa huwa darban. Di antara khilaf ni ada yang tak diambil kira dengannya, dan dia dua bentuk. Pertama, apa yang pendapat yang ia adalah salah, okey, menyanggahi terhadap yang pasti daripada syarak. Ni termasuk kalau tuan-tuan macam baru-baru ni keluar kan, ada orang kata boleh ada khilaf berkenaan dengan tabarruk dengan kubur. Itu kan khilaf sebenarnya. Kalau Imam Syatibi kata pendapat yang kata boleh itu salah, automatik. Sebab kita ada panduan dari salafus soleh, dan Nabi sendiri tunjukkan dia adalah benda itu bukan ajaran Islam. Dia jangan kata ada orang kata boleh itu terus kita pakai telan. Itu bukan cara kita beramal dengan Islam. Okey, jadi ada benda tu dianggap khilaf tapi bukan khilaf, tak kira khilaf sebab ia adalah pendapat yang salah. Yang kedua, yang kita bincangkan sekarang itu apa yang zahirnya khilaf tapi bukan pada hakikatnya sedemikian. Ini adalah banyak yang berlaku dan tafsir. Dan tafsir kata Imam Syatibi. Okey, lalu anda akan dapati seorang ahli tafsir menukilkan daripada salaf pada pengertian-pengertian lafaz kitab pendapat yang berbeza-beza pada zahirnya. Tapi bila anda meneliti ia, okey, dan dia kata dan anda dapati ia bertembung, ia bersantu, bertemu
di atas gambaran seperti makna yang satu. Okey. Dan memang pendapat apabila boleh untuk digabungkan dan pendapat berkata dengan semua dengan tanpa merosakkan tujuan orang yang berkata, maka tidak sah untuk dinukilkan khilaf padanya. Okey. Jadi last sekali kita ambil itu Syekh Musa Tayyar dia kata wali Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ada pembahagian untuk ikhtilaf, tanawu' dan tadad. Dan beliau bersandarkan yang tamada fihi ala lafzul makna. Memang kita kata dari segi masalah lafaz atau makna. Pencanggahan kesepakatan tu pada lafaz atau makna. So jadi dia pecahkan maksud khilaf tu yang pelbagai ataupun yang bertentangan dia kepada masalah lafaz dan makna. Dia kata yang pertama adalah pencanggahan pada lafaz bukan pada makna. Maknanya lafaz lain, makna sama. Kedua, pencanggahan pada lafaz dan makna. Tapi ayat berkenaan berkebarangkalian atau menanggung dua pengertian tersebut kerana tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Maka dibawa ayat berkenaan ke atas dua maksud tadi dan ditafsirkan yang kedua-dua maksud berkenaan. Yang ketiga, pencanggahan pada lafaz dan makna. Dan ayat tak boleh untuk menanggung dua makna berkenaan serentak kerana pertentangan di antara dua maksud tersebut. Maka dibawa ayat berkenaan di atas pendapat paling rajih di antara keduanya sebagai ganti dengan petunjuk ayat baris-baris ayat atau selainnya. Okay, ada dalil lain ke disandarkan untuk kata salah satu lebih kuat daripada yang lain. Baik. So hari ni kita akan mula bincangkan macam mana kita nak kenal ikhtilaf tanawu' dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawu' atau ikhtilaf tadad Okey, qala al-muallif hafizahullah, ta'rif ikhtilaf at-tanawu'i wa ikhtilaf at-tadad. Pengenalan bagi percanggahan berbentuk kepelbagaian dan percanggahan berbentuk pertentangan. Ini sangat penting Jangan sampai nanti kita tak faham tajuk ni, nanti kita sentiasa kata ada khilaf. Ada khilaf. Ini pasal kita bimbang benda ni menjadi macam satu tiket. Untuk buat apa saya nak agama asal ada khilaf. Ini bukan cara betul balik pada asal macam Imam Syatibi kata tadi, satu benda tu kan khilaf pun sebenarnya. Satu pendapat tu tak betul pun menyanggahi syarak. Ataupun satu lagi memang benda tu bunyi berlainan tapi maksud dia satu. Itu yang banyak berlaku dalam tafsir. So kita nak bincangkan benda ni faham betul. Sebab zaman kita sekarang ni ada orang kata lah memang betul rambut sama hitam hati lain-lain. Tapi dalam masalah memahami dalil, anda tidak boleh pakai kaedah tersebut bagi beramal dalam agama. Jika tidak nanti akan datang 10 tahun akan datang orang lain baru pula buat idea baru. Maknanya 20 tahun akan datang buat idea baru. Macam kita sebutkanlah berkali-kali kita terangkan macam orang beramal dengan tarikat. Kita tanya Nabi buat, dia kata tak buat. Nabi tok guru dia buat. So jadi tok guru yang ni cakap macam ni. Betul yang akan datang nanti tok guru lain buat pula kumpulan baru. Sentiasa akan muncul. Dan apa Ustaz Ikram dia buat penjelasan dengan tajuk ni kan. Berkali-kali bertangguh-tangguh berkali, tangguh 3. Pasal kebetulan ni kan waktu tu hujung PKP yang baru nak pindah pada endemik, kemudian banjir lah dan sebagainya. Jadi last kali dia punya pementangan tu sangat bagus. So kat situ kan lihat macam mana agama baru sentiasa muncul. Kerana manusia ni boleh kata pendapat ni tak mengapa. Sebab tu kenapa ikutan kepada salafus soleh tu mesti. Cuma yang ini bab ni kita kena jaga betul-betul. So nak fahamkan berkenaan dengan percanggahan yang orang kata percanggahan sebenarnya bukan percanggahan pun. Baik. Okey, ikhtilaf at-tanawu', percanggahan yang bentuk kepelbagaian. Huwa, ia adalah antuhmalul ayatu ala jami'i ma qila fiha, bahawa dipikulkan, ditanggungkan ayat kepada semua yang dikatakan mengenainya. Apa dia yang cakap mengenainya, kita bawa semua maksud tadi, semua betul. Idza kana ma'anin sahihatin ghairu muta'aridatin, jika ia adalah pengertian-pengertian yang benar yang tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Okey? Nanti bagi contoh. Wa minhu, dan daripada juga bentuk ikhtilaf tanawu' ni, ma yakunu kullu min al-qaulaini huwa fi ma'nal qaulil akhari. Ia adalah apa yang setiap satu daripada pengertian daripada pendapat berkenaan, dua pendapat berkenaan, dia adalah pada pengertian yang satu lagi. Walakin al-ibarataini mukhtalifatan, akan tapi dua gambaran tersebut berbeza, berlainan. Cara orang cakap lain, cara dia cakap lain. Ini yang nak fahamkan. Wa minhu, di antara juga ma yakunul ma'nayani mutaghayyirain. Apa yang dia kata dua makna tersebut berbeza.
Lakin la yatanafayan, tapi tidak bertentangan. Dia berbeza tapi tak bertentangan. Fahadha qaulun sahihun. Wa hadha qaulun sahihun. Ini pendapat ni pun betul, pendapat ni pun betul. Dua-dua sekali betul. Ini terutama pada perkara-perkara yang tak datang penjelasan Nabi SAW sendiri. Macam-macam kita panggil ada kalimah-kalimah yang orang-orang Arab pakai, tapi tengok kabilah mana. Yang kabilah dia beza. Kabilah ni pakai dengar faham. Macam Quraisy kan, dia tak pakai contoh macam yang Umar bin Khattab pernah sekali di atas mimbar dia baca surah Abasa sampai pada ayat wa fakihatan wa abba, dia terhenti. Dia terhenti. Lepas tu dia macam sibuk nak fikir apa dia abba. Fakihah tahu. Abba tak tahu. Pasal benda tu tadi abba dia rumput-rumput renik yang kecil yang diragut oleh haiwan ternakan. Dan memang kalau ikutkan pada sebutan penggunaan, belah Yaman pakai. Even kat Yaman ada satu tempat nama Ib. Dia gelar liwat al-hadar. Dia pada kawasan yang hijau. Bila datang musim hujan, bukit yang ada tu semua jadi hijau. Jadi diorang ada kelihatan benda berkenaan. Sedangkan di Mekah benda tak wujud. Kadang penggunaan kalimah tadi orang Mekah tak pernah pakai. Sayyidina Umar bukan budak pun, dia ketika dia cakap benda tu, dia seorang, dia kira kata dah masuk Islam, dah beberapa tahun memerintah, tapi dia boleh lagi tak faham kalimah tersebut. Bukan kerana benda tadi kita orang Arab bercanggahan, tapi kerana memang dia tak pakai. Ada kalimah lain mungkin dia pakai. Dia mungkin pakai kalimah lain yang menggambarkan benda tersebut. Tapi dia lepas tu dia kata ini takalluf, dia tinggalkan. Dia tinggalkan untuk menyambung menjelaskan akan abba tu apa. Jadi kalau kita buka Ibn Abbas ada terangkan abba tu apa. So basically macam ni kan. Benda macam ni yang kadang-kadang nukilan tentang pendapat-pendapat dari para sahabat, para tabi'in, akan timbul percanggahan ataupun ada cara gambaran yang beza. Tapi benda tersebut maksudnya adalah semuanya betul. Ini betul, ini betul. Wa illam yakun ma'na wa ahaduhuma huwa ma'na al-akhar. Sekalipun dia kata makna yang satu lagi tu bukan makna yang satu lagi. Makna yang ini bukan makna yang ini. Itu tapi dalam masa sama dua-dua maksud tadi betul. Kena. Terutama pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak limitkan lah. Macam bila kita sebut tentang masalah perkara-perkara ghaibiyat. Contoh macam benda-benda kehidupan yang mereka gunakan, tumbuhan yang mereka lihat, kan, makanan yang mereka makan, kan, ataupun keadaan langit, keadaan hujan. Benda-benda tersebut boleh berbeza-beza kalimah. Tapi namun benda berkenaan tidak berbeza dari segi masalah pengertian. Kalimah mungkin beza, setiap tempat pakai beza. Ataupun mungkin kalimah tadi ada sikit perbezaan. Contoh macam ni, kita kata jalasa dan qa'ada. Jalasa, qa'ada. Duduk maksud duduk. Tapi ada setengah orang faham duduk jalasa dengan duduk qa'ada tu beza. Jalasa ni kalau kita jalan-jalan-jalan, kita duduk jalasa. Kalau tengah baring, kita duduk, kita kata qa'ada. Ada orang faham macam tu, ada orang tak faham macam tu. Ala kulli hal maksud dia satu. Guna jalasa ke qa'ada ke sama. Asal pening kepala macam asal qa'ada. Asal jalasa. Bahkan ini juga yang kalau kita buka dalam masalah qiraat akan timbul masalah ni jugalah. Persoalan berkenaan penggunaan huruf ataupun lafaz yang sikit lari. Tapi maksud dia masih lagi sama. Itu nak kena fahamkan dari masalah penggunaan kat lafaz-lafaz ni. Tapi yang kita nak bincangkan ni bukan masalah qiraat. Penjelasan para salafus soleh tentang ayat Al-Quran. Itu yang kita akan tumpukan kat sini. Okay, jadi dia kata itu yang pertama. Okay. Kemudian ikhtilafut tadad, percanggahan yang berbentuk pertentangan. Okay. Ini penjelasan mula, nanti dia akan pergi pada detail. Satu persatu dia bagi contoh. Okay. Ikhtilafut tadad, percanggahan bertentangan. Huma al-qaulani mutanafiyan. Dia adalah dua pendapat yang bertentangan. Saling nafi menafikan. Bihaitsu la yumkinul qawlu bihima ma'an. Dengan sekira-kira tidak boleh kita nak mengatakan dengan dua-dua sekali serentak. Tak boleh kita kata dua-dua betul. Kena salah satu je. Kalau A betul, B salah. Kalau B betul, A salah. Kita tak boleh pakai dua-dua sekali. Pasal kalimah tu bertentangan. Fa idza qila bi ahdihima lazima minhu adamil qawli bil akhari. Bila dikatakan dengan salah satu di antara dua pendapat tersebut, maka dia memestikan daripadanya tidak kita berkata-kata atau kita berpendapat dengan satu lagi. Macam kita sebut itu apa? Quru. Wal muqtallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan,
maka mereka tahan diri daripada berkahwin 3 kali kuruk. Apa kuruk? Kuruk ni kan, kalau ikut satu pendapat kata, satu maksud dia adalah kuruk ni bersih, 3 kali bersih. Satu lagi kata 3 kali haid. Dia hasil dia adalah masalah permulaan. Kita nak kira wanita punya iddah mula dengan apa, bersih ke haid. Kalau anda kata ikut pada jumhur, dia kira pada haid. Mana datang dia haid, habis haid barulah benda tu habis. Wanita tu punya kiraan satu. Habis haid, masuk suci kedua, barulah satu qur'. Kalau dia kata mazhab Syafi'i lain, kan dia faham qur' tu adalah suci, maka apa jadi? Dia kira datang je haid, dah kira satu. Dia benda ni akan timbul bila hujung iddah. Hujung iddah. So katakanlah wanita tu dari cerai suami dia, pas satu kali haid, 2 kali haid. Haid ketiga ni akan menentukan dia masih lagi isteri atau tidak. Suami tu boleh rujuk bila. Kalau kau mazhab Syafi'i, sebab saya wanita tu datang je haid, tak boleh dah dirujuk. Wanita tu bebas daripada suami berkenaan. Tapi kalau anda kata ikut kepada kuruk tu dengan maksud haid, maka wanita tu datang haid, dia masih lagi isteri lelaki tersebut, bersih saja baru lepas. So kat situ pun tak boleh, kita kena pilih salah satu je. Kalau ambil kata kuruk tu suci, awak tak boleh kata kuruk tu bersih. Kalau kata kuruk tu bersih, awak tak kata suci. Itu contohlah, dia tak boleh bergabung langsung. Pilih satu lagi tidak ada. Pilih satu lagi tidak ada. Tu air putih tu air apa? Nak? Ya haus, haus. Bukan kita baca Quran pun, tapi haus. Yelah, imam lain ni kan. Imam lain pula. Baik. So faham kan? Jadi itu asal pertama yang faham. Tanawwu' dia mungkin datang kalimah tadi mana ayat berkenaan mengandungi banyak dia bentuk 3-4 bentuk. Pertama, ayat berkenaan mengandungi semua makna yang dikatakan dengannya, dan tak ada pertentangan, maka dia tanawwu'. Demikian juga kalau sekiranya 2 pendapat tadi, ia adalah pada pengertian pendapat yang satu lagi, akan tapi cara gambaran dia berbeza. Ataupun yang ketiga, dia kata 2 makna tadi bertentangan tapi tidak berlainan gambaran dia, tapi tidak bertentangan. Ini sahih, ini pun sahih. Okey. Jadi kita kata kalau kita cakap salah satu di antaranya, tidak jadi kita tolak yang satu lagi. Itu contoh yang ketiga dia kata. Okey, yang khilaf tadad macam tadilah. Tak boleh bergabung langsung. Okay. Sekarang dia start satu. Dia boleh terangkan satu persatu. Okay. Dia start dengan ikhtilaf tanawwu' dulu. Okey. Bentuk-bentuk ikhtilaf tanawwu'. Anwa'u ikhtilaf tanawwu'i. Bentuk-bentuk percanggahan yang bersifat kepelbagaian. Wa yazharu min taqsim Syekh Islam al-ikhtilaf fi tanawwu'i annahu arba'atu anwa'in. Dan nyata daripada pecahan pembahagian Syekh Islam Taimiyah rahimahullah terhadap ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf fi tanawwu'i dalam pelbagaian, dia ada 4 bentuk. Macam kita sebut dekat mukadimah, dekat penjelasan tadi. Okey, pertama, ayyu'abira kullu wahid minal mufassirin ala al-ma'na al-murad anil ma'na al-muradi bi ibaratin ghaira ibarati sahibihi. Okey, dia kata bahawa menggambarkan setiap seorang daripada ahli tafsir mengenai pengertian dikehendaki, itu dengan ayat yang datang. Apa dikehendaki ayat ni? Semua datang dengan kalimah sendiri-sendiri. Tiga-tiga orang ada ibarah atau gambaran berbeza. Okey. Yang bukan saya cakap, bukan apa dia cakap. Dia cakap bukan apa yang dia cakap. Okey. Tadullu ala makna fil musamma ghairal makna al-akhar. Okey, dia kata yang menunjukkan kepada pengertian pada nama yang bukan makna satu lagi. Tapi namun begitu ma'tihadil musamma. Tapi dia sama saja, yang dipanggil tu semua jadi satu. Walaupun bila sebut individually dia berbeza. Tapi bila dikehendaki apa, dia jadi sama. Ni contoh paling simple yang siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Kita buka tafsir, datang seorang kata kebenaran. Seorang kata Islam. Seorang kata Rasulullah. Seorang kata Quran. Seorang kata Rasulullah. Seorang kata Abu Bakar Umar. So, bila kita dengar, bila sebut Rasulullah, Abu Bakar Umar dengan Rasulullah serupa ke? Tak kan? Rasulullah Quran. Tak kan? Tapi bila kita letakkan kepada pengertian, maksud dia satu. So, balik pada asas siapa-siapa nak kebenaran,
dia kena ikut Islam. Tak ada kebenaran kecuali Islam. Walaupun orang katalah macam mana pun, dia kata macam Islam ni apa? Apa dia cakap kalimah dia? Perasan di betul seorang-seorang. Ni ada geng liberal gunakan ayat tu. Dia kata tengok Islam ni, dia ingat dia seorang je betul. Orang ni pun betul juga. Janganlah kata seorang je betul. ayat tu kita dengar, ini kufur. Siapa cakap? Dia kata selain Islam benar, maka dia kufur. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Allah tak cakap yang lain. Kalau kata selain daripada Islam, masalah. Ini sudut yang kadang-kadang orang tak faham. Okay, jadi bila nak kebenaran mesti Islam. Ada selain Islam bukan kebenaran. Datanglah rupa macam mana sekalipun. Baik mana sekalipun, tidak ia kebenaran. Macam dulu apa? Atomi yang kumpulan yang apa? Yang Kristian tu kan? Kan dia gunakan duit untuk kebajikan. Ajar apa orang-orang yang tak boleh membaca. Gunakan duit tu baguslah, baik. Nampak macam suci, murni. Tapi bila tanya kita tetap kata dia sesat. Pusing mana pun dia sesat. Sebab balik pada asal kebenaran mesti Islam. Bila Islam pula kena Quran. Bukan itu ikut interpretasi orang-orang tu suka hati nak terangkan. Sebab Quran lah panduan bagi Islam. Kalau dia kata Islam tadi bukan ikut Quran, dia nak ikut Islam mana? Ikut kitab lain. Tak boleh lah. Tak boleh ada lain daripada itu. Lepas tu bila kata nak tahu Quran, nak faham Quran, kena tengok Rasulullah. Tapi kalau orang tu tengok Nabi Khidir, macam mana? Salah lah. Dia kata saya punya ajaran ni bukan daripada Muhammad SAW, tapi daripada Nabi juga, Nabi Khidir. Salah lah, macam mana boleh betul pula? Awak tiap-tiap hari ihdinas siratal mustaqim dan solat tu, awak tak faham meminta apa. You don't understand, tak sikit tak faham. Dia pergi golek sana, golek sini, masuk gua dan sebagainya kan. Sedangkan dah terus terang kan, tak ada siapa penjelas bagi Quran kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia start kata macam, yelah Nabi betul juga, tapi Nabi Khidir pun kita kena ikut. Itu masalah ni. Sebab itu yang anda tengok jumlah apa punca berlakunya kekeliruan dalam masyarakat. Sebab dia tak boleh nak fixkan apa kebenaran sebenar tadi. Kan? Walaupun gambaran berbeza kan, seorang kata Islam, seorang kata Quran, tapi bila kita gabungkan sekali, dia satu. Semua tu adalah as-siratal mustaqim. Semua tu jalan lurus yang dikendaki satu je. Bukan dua, bukan tiga. Lepas tu kalau tak nak tahu Muhammad SAW punya ajaran, kena tengok para sahabat. Para sahabat ramai. Yang mana? As-sabiqun al-awwalun. Siapa as-sabiqun al-awwalun? Paling awal, yang paling terkenal adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi kat situ nampak tak dia punya rentetan. Lafaz setiap seorang tu beza, tapi pengertian dia adalah satu. Awak minta ihdinas siratal mustaqim, tapi yang ini cara, yang ini terang, lafaz semua lain-lain. Tapi nama maksud tadi satu je. Bukan berbeza. Bahkan dia adalah serupa. Dia kata ini menggambar setiap orang dengan al-tafsir tadi. Ini makna dikendaki dengan gambaran yang bukan gambaran teman dia, yang menunjukkan kepada pengertian pada nama yang bukan nama yang seorang lagi. Walaupun akhirnya nama-nama tadi berbeza-beza tadi akan bergabung jadi satu. Jadi semua keluar tadi kan, Islam, kebenaran, Quran, Muhammad, Bakar, Umar atau para sahabat. Ujung sekali semua tu dilafazkan dengan as-sirata al-mustaqim. Itulah yang anda minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dan 17 kali setiap hari kalau kita solat. Kau tambah dengan Ramadan ni kan, berkali-kali kita minta. Kita minta berkali-kali. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Tapi awak tak faham lurus tadi macam mana, dan masalah. Kat sini kena jaga sikit. Okay? Ini bentuk pertama yang daripada takrifan Syekh Islam Taimiyah. Ini bentuk tanawwu' yang pertama. Kedua, ayyadhkura kullu mufassirin minal ismil ami ba'du anwa'ihi ala sabilil misal. Bahawa menyebut setiap ahli tafsir dari nama yang umum, sebahagian bentuk-bentuknya di atas jalan contoh. Mana daripada kalimah contoh macam khair. Macam itu kita ambil apa? Ma'un. Kan seorang kata zakat, seorang kata ma'un tu adalah barang-barang pinjaman, periuk ke, kan?
utensil rumah yang kita bagi pinjam jiran kita, minta pinjam tukul ke, tu ma'un. So basically kalau kita tengok dekat situ, memang setiap orang tu akan, yang ni sebut kata-kata umum dia apa, ma'un, tapi bawah dia ada contoh. Macam khair, boleh datang dengan rezeki, boleh datang dengan kebaikan, boleh datang, kalimah itu umum, tapi setiap ahli tafsir sebut contoh daripada keumuman tadi. So ini bentuk kedua. Nanti ada terang bawah ni. Ketiga, an yakuna lafzu muhtamilan li amrain, bahawa berkebarangkalian lafaz berkenaan, lafaz Quran tu kepada dua perkara. Imma li annahu mushtarakun fil lughati, sama ada ia dikongsi dalam bahasa, aw li annahu mutawatiun, ataupun bahawa dia bertepatan. Mana lafaz tadi bertepatan satu sama lain, ataupun lafaz tadi dalam bahasa tadi digunakan untuk banyak maksud. Itu contoh, nanti diterangkan lagi. Keempat, ayyu'abbiru 'anil ma'na bi alfazil mutaqaribah, bahawa mereka menggambarkan mengenai satu pengertian dengan lafaz-lafaz yang hampir sama, hampir seerti. Orang tu kata macam ni pokok, yang ni kata tamar, yang ni kata, jadi kalimah dia mungkin berbeza, tapi sebenarnya hampir je maksud dia. Serupa, hampir maksud serupa dengan satu lagi. Baik. Dia kata waqad asyarat Syatibi ila salasatin minha wa daraba laha amsilatan. Dia kata telah mengisyaratkan Imam Asy-Syatibi kepada 3 daripada yang kita sebutkan, dan dia buatkan untuknya contoh-contoh bagi setiap satu. Contoh dia ada 4 lah, contoh-contoh bagi apa dikatakan ikhtilaf tanawwu' mengikut kepada penjelasan Ibn Taimiyah rahimahullah. Okey. Dia kata wa tawdihu hadhihi anwa' bil amsilati. Penjelasan bentuk-bentuk ini bagi ikhtilaf tanawwu' ni, kita tengok bentuk-bentuk dia berdasar dengan contoh. Saya sebut tadi gambaran sikit je supaya dah faham, tapi nanti kita tengok dengan ayat Quran mana dan sebagainya. Baik. An-naul awal, bentuk yang pertama. Qala Syekh Islam Taimiyah, berkata Syekh Islam Taimiyah yang kita sebut tadi, ayu abbira kullu wahid minal mufassirin, bahawa menggambarkan setiap seorang di kalangan ahli tafsir anil ma'nal murad, mengenai makna yang dikehendaki, bi ibaratin, dengan gambaran, ghaira ibarati sahibi, bukan gambaran teman dia. Dia cakap kalimah, bukan kalimah teman dia cakap. Semua dia sebut kalimah lain-lain. Tadullu ala ma'na fil musamma ghairu musamma al-akhari, yang menunjuk pada satu penama yang bukan nama yang lain. Bukan nama apa saya sebut, macam lah saya sebut Quran, dia sebut Muhammad. Quran dan Muhammad bukan benda yang satu. Okey. Dia kata okey, ma'al ittihadil musamma, sekalipun bersatunya semua yang dinamakan tadi. Semua tu boleh bersatu pada satu pengertian. Okey, Imam Syatibi kata pula, wa qala Syatibi, berkata Imam Syatibi, an yadhkura fi naqli asya'a tattafiqu fil ma'na, bahawa disebut pada nukilan benda-benda yang bersepakat pada makna, bihaitsu tarji'u ila makna wahidin, di mana ia semua balik kepada makna yang satu je. Semua lafaz tadi balik pada makna yang satu. Sorry, dia termati. Okey. Kenapa tak tahu. Okey. Sementara tengok muka saya. Okay. Dia kata okey, bihaitsu tarji'u ila makna wahidin, di mana dia balik pada makna yang satu. Fa yakunu tafsiru fiha ala qaulin wahidin. Jadi jadilah tafsir tu di atas maksud yang satu juga. Dia kata walaupun gambaran berbeza, dia kata. Dia kata kemudian wa yuhimu naqluha ala al-ikhtilaf al-lafzi annahu khilafun muhaqqaqun, dan disangka penukilannya di atas percanggahan lafaz, dengan percanggahan lafaz memberikan gambaran kekeliruan, bahawa ia adalah khilaf yang dipastikan, sedangkan dia bukan pun dikhilaf. Bukan khilaf pun. Tapi macam saya sebutlah, bila kata A, kata B, kata C, kata semua kalimah lain. Tapi masalahnya bila hujung tu, bila kita tengok balik, dia sama maksud. Jadi Imam Syatibi memberi gambaran. Okey. Wa yati hadha fi ma yakunu lahu aktsaru min wasfin dalun alaihi. Kan dia kata dan jadi kejap. Okey. Dan jadi perkara ni yati hadha fi ma yakunu lahu aktsaru min wasfin. Dia pada sesuatu yang padanya ada lebih daripada satu gambaran. Sekejap. Kenapa? Okey.
Tengok balik. Okay, so jadi Imam Syatibi dia kata wa yati hadza fi ma yakunu lahu akthar min wasfin dalil alaihi. Dia kata dan ini datang ini datang pada apa yang untuknya ada baginya lebih dari satu gambaran, lebih daripada sifat yang menunjuk kepadanya. Lebih dari sifat yang menunjuk kepadanya. Sekejap. Ni ada benda lain ni. Kena software. Okey. Dia kata wa hadza waridun fil lughati. Dan ini datang dalam bahasa. Biasa datang dalam bahasa. Kasaifi. Contoh macam as-saif. Pedang. Wal muhannad. Pedang. Wasarim. Pedang. Actually semua tu pedang. Cuma gambaran pada masalah pedang tu awak gambarkan dengan apa? Macam saif itu nama biasa. Okey, faman abbaru anhu bil muhannadi nazara ila wasfi bil handiyati. Okey, barang siapa yang menggambarkan ini pedang dengan muhannad, maka dia pandang kepada sifat handiyah, pemotong, pencincang. Dia bila kita buat satu benda putus. Itu hanada. Jadi bila pemutus. So, bila siapa sebut pedang, pedanglah saif. Tapi siapa sebut muhannad, dia pandang pada sifat pedang tu yang memutuskan. Wa man abbara anhu bisarim. Dan siapa menggambarkan pedang tu dengan as-sarim. Nazara ila adami istinaihi wa quwwatihi. Insinaihi wa quwwatihi. Dia pandang kepada pedang tu pada sifat pedang yang ia takkan bengkok dan kuat. Takkan bengkok. Kekerasan pedang tu takkan liut dia dan juga kekuatan dia. So sarim. So kalimah sarim tu dia pedang juga tapi berdasar pada gambaran tentang sifat pedang itu. Fata'birani wa ikhtalafa fa innahuma yadullani ala dhatin wahidin. Maka gambaran tadi dia kata dua gambaran tadi, muhannad dengan sarim. So kan Syekh Islam Taimiyah ada buku kan, As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul kan, mana pedang yang terhunus bagi pencaci terhadap Rasul. Ada sarim, gunakan kalimah sarim, kita kata pakai saif. Saif kalimah biasa. Dalam bahasa Arab Indonesia ni biasa berlaku. Gambaran berdasar kepada orang tu cakap. Dia kena faham macam tu. Okey. Tapi zat dia satu, menunjukkan kepada satu zat je. Zat yang sama itu pedang. Okey. Wa masala lahu Syekh Islam bi ikhtilafin ibaratil mufassirin fi qaulihi ta'ala, dan telah berikan contoh untuknya Syekh Islam Taimiyah dengan percanggahan gambaran ahli tafsir pada firman-Nya Ta'ala yang kita sebut tadi lah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan lurus. Faqala ba'duhum al-Quran. Okey, ai ittiba'uhu, ikut Quran. Wa qala ba'duhum wal Islam. Adakah mereka kata Surah Mustaqim adalah Islam? Kalau kita buka dari tafsir Ibn Katsir ada lagi, banyak lagi. Okey, semua gambaran ni macam kita sebut lah, kita terpaksa sebut juga pasal kalau tak dia blur seorang-seorang. Ustaz ni cakap apa, aku tak faham kan. Jadi saya terpaksa bawa contoh awal. Walaupun kejap lagi bila baca depan sikit, contoh tu akan datang balik semula. Okey. So bentuk pertama, percanggahan yang berlawanan, pelbagai, bukan berlawanan, adalah gambaran berbeza. Setiap ahli tafsir sebut kalimah yang berlainan, tapi maksud dia satu. Kadang orang cakap, asal pula satu, tengoklah, tengok betul. Dia satu. So jadi sebab mereka gambarkan Quran, itu mengikuti Quran, dan sebab mereka gambarkan dia dengan Islam. Okey. Qala Syekh Islam, berkata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, fahadanil qaulani muttafiqan. Okey. Mana dua pendapat ini adalah bersepakat. Kenapa? Li'anna dinal islami huwa ittiba'ul Quran. Kerana agama Islam ni mengikut pada Al-Quran. Bukan ikut akal, ikut Al-Quran. Walakin bila kita sebut tu sama kan? Bila kita Suratul Mustaqim tu Quran, sama je. Islam, nak Islam kena ikut Quran. Nanti kalau kita panjangkan lagi, nak Quran kena tengok Nabi. Nak tengok Nabi, tengok sahabat. Dia akan sentiasa panjang macam tu. Tapi kita, walaupun semua orang akan gambarkan dengan cara masing-masing, tapi tajuk dia tetap satu. Sebab itulah Islam yang dikehendaki, itulah kebenaran yang dituntut untuk kita ikut. Okey. Walakin kullu minhuma nabbaha ala wasfin ghairu wasfin akhari. Akan tapi setiap seorang dia akan ahli tafsir tadi, kata Ibn Taimiyah, mengingatkan, nabbaha memperingatkan terhadap satu sifat yang bukan sifat satu lagi.
Kan Islam, Quran. Islam, Quran. Islam, Quran, Quran. Tapi dalam masa sama dia sebenarnya bergabung. Okay. Kama anna lafzas sirat. Sebagaimana bahawa jalan lafaz sirat ni yush'iru biwasfin thalithin. Sebagaimana lafaz sirat tu juga dia kata memberikan gambaran dengan sifat yang ketiga. Dia kata boleh ada sifat ketiga. Okey. Wa kadzalika qaulu man qala huwa sunnah wal jamaah. Demikian juga orang yang kata as-siratul mustaqim itu adalah sunnah. Ada kata dia adalah jamaah. Wa qaulu man qala, dan ada juga orang kata tariqul ubudiyah, jalan pengabdian diri. Sebelum kita sebut benda ni sedaplah bunyi pengabdian diri, tapi masalahnya bukan ikut cara Hindu, cara Buddha, cara tarikat, cara sekian ilmu hakikat, tak. So kita ada Islam yang awal. Lepas tu tak ada orang boleh datang kemudian tukar pengertian Islam kita kepada yang lain. Hanya orang-orang yang tak faham disiplin agama saja akan terkeliru. Datang satu kumpulan, kita pun macam pening kepala. Datang kumpulan kedua, kita pening kepala. Sedangkan sebenarnya mereka tak boleh rosakkan Islam. Islam ni adalah agama yang satu-satunya yang dia mempunyai basis dan asas yang masuklah siapa pun, tak ada siapa boleh tukar. Unless orang tu tak ikut disiplin Islam. Contoh macam bagi dia, Nabi tu tak wajib ikut. Habis lah, rosaklah. Dan setiap orang akan ada tok guru dia sendiri. Jadi basic dia sangat mudah sebenarnya. Agama ni, disiplin agama sangat mudah. Cuma masalahnya orang tak nak ikut. Rasakan bahawa dia pandai lagi. Atau rasakan, pasal dia rasa macam kenapa Islam mundur? Dia lupa. Mundurnya umat Islam sekarang ni daripada pentas dunia bukan sebab kerana Islam. Sebab orang tinggalkan Islam. Tinggalkan Islam, ambil sikit ekonomi, ambil Islam. Bab politik ambil kapitalis. Bab sekian ambil sekian. Jadi tak ada jati diri. Tak ada jati diri dalam masalah amal kehidupan. Sebab itulah kenapa jatuh. Sebab ketika umat Islam berpegang Islam keseluruhannya, macam empire Islam Melayu Melaka kan. Empire Melaka dulu kan tersebar luas. Kalau kita tanya balik kenapa? Dia cuba tengok balik apa sistem dia buat. Dia amalkan hukum Islam pada masalah peraturan. Jadi benda tadi menjadi kemuliaan untuk mereka, ada identiti sebenarnya. Kan saya tengok ada seorang kot pelawak ke bukan Saleh, black American, dia sebut berkenaan, dia kata the best people in the world is Muslim, dia kata. Semua dia cakap tu tak ada orang tak pernah buat benda except apa benda agama tu ajar, dia kata. Yang korang semua ni habis, dia kata, rosak, tak ikut agama. Dan sebenarnya benda tu lah jati diri sebenar kekuatan Islam. Tiba Islam tak nak, patah balik. Takut dikatakan mundur. Nak kata haram tu haram pun payah. Kan? Dia saya ingat kan, yang macam sekarang ni, zaman 80-an, akhir 80-an, awal 90-an tu, televisyen Malaysia ada disiarkan sebenarnya satu rancangan drama. Waktu tu apa ni, tentang Guru Yahya ke apa tak? Yang dia zikir, kan ada kerekatan kalau saya tengok. Emrah Julie yang dia jadi. Tapi kita tengok kan sekarang ni bila datang, ini tak ada jati diri. Bila datang daripada Oxford, yang bawa tarikat ni daripada Oxford, cakap masalah what kan, London sikit, semua menggelupur sujud. Dia tak ada jati diri. Pasal kalau kita ikut disiplin, tak kira yang bawa tu daripada pondok ke, tak belajar tinggi ke, duduk belajar mana-mana sekalipun, awak ada guideline sebenar. Takkan silap. Tapi pasal datang pula, kalau hari tu ketika datang yang cakap tu, tok-tok guru pondok sebagainya kan, geng-geng tarikat ni, orang yang tak belajar tinggi kan, duduk bela ayam je sebagainya kan, bela lembu ke, jadi orang kata macam pandang apa cakap apa kan, hidup pun tak berjaya. Sekali datang kali ni yang cakap bangsa tarikat ni kan, boleh cakap bahasa Inggeris, pernah belajar Oxford, habis menggelupur semua menteri-menteri pun Allahu Akbar. Nampak tak? Tak ada jati diri, tak tahu disiplin agama. Sedangkan agama Islam ni tak kira siapa datang, bawalah apa benda, takkan boleh rosakkan agama ni unless anda yang tak nak ikut lah, tu je. Okay, jadi dia kata apa, sunnah dan jamaah, siratul mustaqim. Dan wa qaulu man qala huwa tariqul ubudiyati, dia adalah jalan pengabdian diri. Wa qaulu man qala huwa ta'atullahi wa rasulihi, ia adalah mentaati Allah juga rasulnya. Wa amsalu dzalika, dan ia banyak lagi contoh lain. Yang semua gambaran tadi orang cakap semua betul. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah semua betul. Sebab balik pada asal siratul mustaqim, jalan lurus tadi boleh contain semua meaning tadi.
boleh contain meaning semua tadi. Dan tak ada masalah pun. Okey, faulai kulluhum asyaru ila dhatin wahidatin. Diorang tu semua sekali cakap macam-macam tu, semua isyaratkan kepada satu zat je. Lakin wasafaha kullum minhum bisifatin bisifatin min sifatiha. Akan tapi menggambarkan atau memberikan ia setiap seorang di kalangan mereka dengan sifat daripada sifat-sifatnya. Sifat suratul mustaqim tadi, yang ini cerita daripada satu sudut, ni cerita sudut. Tapi semuanya sebut benda yang satu. Dia tidak ada benda lain. Ini misal yang diberikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Okey. Dia kata wa masalahu Syatibi, Imam Syatibi pula beri gambaran baginya, bagi yang dikatakan bentuk pertama ni. Semua bawa kalimah yang berbeza. Maksud yang A bukan maksud B, B bukan C, tapi maksud dia satu. Okey. Imam Syatibi pula beri contoh, dia kata bitafsirihim lis-salwa. Dengan gambaran ahli tafsir, tafsiran mereka terhadap salwa. Wa anzalna alaikumul manna was-salwa. Apa salwa? Faqala, kata Imam Syatibi, kama qalu, ni contoh yang pertama ni macam mereka kata fis salwa, tentang salwa. Kata, apa dia kata? Innahu tayrun yushbihu sammani. Dia adalah burung yang menyerupai sammani, puyuh. Kuil. Puyuh. Kau kan burung puyuh? Okey. Waqila, dikatakan juga tayrun humurun sifatuhu kadza. Burung berwarna merah sifatnya begini-begini. So seorang cakap macam ni. Okey. Waqila, ada kata tayrun bil hind akbaru bil usfur. Dia ada burung dekat India besar daripada burung pipit. Okey, dia kata semua sekali ni kan, nampak tak? Semua sebut burung, tapi gambaran burung tadi macam mana? In the end, balik pada salwa tu adalah burung. Salwa tu adalah burung. Kau buka dalam tafsir jalan lain, dia kata burung tu besar daripada kecil. Besar dari puyuh, kecil dari ayam. Macam tu ada gambaran dia. Tapi ceritakan burung tu turun kan, datang. Masa dia ketika ni semua faham lah, burung. Semua burung, sebut burung. Salwa ni burung. Cuma rupa dia macam mana. Semua ada diberikan gambaran yang berbeza-beza. Okay. So, cuma boleh kita sebut puyuh, merpati, ayam. Binatang sama ke? Binatang yang sama ke? Tak. Tapi gambaran dia adalah salwa ni binatang bersayap, burung. Gambaran dia gitu. Okay. Baik. Kata Syekh Musayyib Tayyar, aqulu, dan saya pula cakap dekat sini, dia kata, wa min hadzal bab, dan daripada bab ini dia kata, tawassa'as salafu fi tafsiri li syai'in dzukira ahaduhu wasfa fihi aw ahwalihi fil ayati. Daripada bab inilah telah meluaskan salafus soleh dalam pentafsiran terhadap suatu benda yang disebut salah satu sifat-sifatnya atau keadaannya satu ayat. Fatawassa'una bi dzikril awsafil ukhra. Bahkan lalu mereka akan meluaskan sebutan sifat-sifat yang lain. Al-madhkurati yang disebut fil ayatil ukhra. Dia dapat kat sini dibawa ayat yang lain pula yang seerti dengan tajuk tadi. Mana seorang cerita macam ni kan. So dia orang kata tengok ayat ni ada tak pada surah lain. Contoh macam kisah Musa lah. Buka Syu'ara dia ada, buka Toha dia ada. Buka dalam surah apa, dalam surah Qasas dia ada. So bila contoh macam kes pertembungan dengan ahli sihir. Kan gambaran sifat tadi tu kalau kita baca kat sini tak ada. Kita baca kat sini tak ada. So jadi bila diorang salaf dahulu, bila dah terangkan tentang satu benda yang dalam ayat ni, kadang dia pergi outside daripada pengertian yang ada sebab ambil daripada ayat lain. Ambil ayat lain untuk bawa tafsirkan tajuk di sini. Kata jadi ini yang apa Syekh Musayyib Tayyar kata. Wa illam yadullu 'alaiha lafzul mubasharatan. Sekalipun lafaz yang ada tu tak tunjuk maksud itu pun secara langsung. The word is there tapi tak ada maksud itu. Tiba-tiba kita tengok dia cakap maksud ni adalah gini. Rupanya dia ambil ayat lain, surah lain yang punya tajuk yang sama, dia tarik ke sini. Kita macam datang mana? Macam dia tahu ni? Dia kan tahu sebab dia mana-mana tapi dia baca ayat tu dekat tempat lain. Okay, kat sini dia kisah yang sama dekat tempat lain. Kisah kat sini, kisah kat sini, tapi dari kisah sini mungkin kurang sebutan. Dia ambil sifat dari sana bawa ke sini. So sebenarnya dia bukannya datangkan dengan percanggahan.
Tapi dia ceritakan benda yang sama dekat tempat lain yang disebut, bawa ke sini, itu je. Macam contoh macam kita kata apa, macam bila kata iblis, jin. Iblis adalah jin, bukannya malaikat. Kita buka surah Al-Baqarah, tak nampak. Tapi bila kita buka dalam surah Al-Kahfi, ada kisah tu. Kisah tu ada, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 50 surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut, kana minal jinni. Dia, iblis ni adalah di kalangan jin. Terang-terang Allah cerita kan. Bahkan contoh lain kan, nak fahamkan dia ni jin kan, bukan malaikat. Kita buka dalam surah A'raf yang bila dia kata apa? Ana khairum min, aku lebih baik bani Adam, khalaqtani min nar. Kau jadikan aku daripada api, khalaqtahu min tin, kau jadikan dia daripada tanah. So makhluk daripada api adalah jin. Mana pula malaikat? Malaikat daripada nur. Nabi sebut khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, diciptakan jin daripada campuran api, daripada api yang menyala. Mana antara asap dengan api, itu kawasan jin jadi. Jadi basically, faham tak? Bila ahli tafsir tu bercakap, dia bukan bawa daripada pendapat dia sendiri, bahkan mungkin dia ambil ayat lain untuk letakkan pengertian di situ. So ini pun termasuk dalam ikhtilaf tanawu'. Macam Syekh Musaid Tayyar kata, okay? Dia bukannya datang dengan maksud baru yang tak wujud, ataupun datang dengan khilaf. Tak? Dia ambil ayat lain dalam Quran untuk terangkan tajuk berkenaan. Okay. Okay. Wa misalu dzalika, contoh itu. Contoh macam ni yang Syekh Musaid Tayyar kata ni. Dia sebut ayat ni, dia ambil dari kisah lain. Dia kata, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tur ayat ke-9. Yang berbunyi, yauma tamurus sama'u maura. Okay? Hari di mana bergulung atau bergumpal langit ini dengan gumpalan. Fal mauru yadullu ala taraddudi. Dia kata maur ni ditunjuk pada berolah-alik. Okay? Wa yakunu bi dhihabin wa maji. Dengan pergi dan datang. Langit ni macam berguncang kan, pergi dan datang. Sari' dengan cepat. Ala wajhi tirab, di atas bentuk apa? Bentuk bergegar, bentuk goncangan. Ini meja ni kuat kan? Macam saya goyang ni kan, pergi dan datang kan. Bayangkan kalau saya goyang kuat lagi baik meja ni. Itu gambaran maur. Okey. Tapi, okey, wajah fi tafsir salaf, okey. Dia kata fi tafsir salaf tadurus sama'u daura, akan berputar. Berputar langit ini dengan putaran. Wa mauruha, maksud maur itu adalah tahrikuha, pergerakan dia. Pergerakan langit tersebut. Wa mauruha, ada tak mauruha tu? Istidaratuha wa tahrikuha bil amrillah. Berpusingnya ia dan bergeraknya ia dengan perintah Allah Ta'ala. Wa mauruha, ada kata mauruha, maujun. Ba'duha fi ba'd. Berombak. Satu di atas satu yang lain. Wa mauruha, dia kata tatasyaqqaquha, perpecahan langit tersebut. Kalimah dia lain-lain. Seorang kata pecah, seorang kata bergulung, seorang kata berputar, seorang kata semua ni gambaran ni sebenarnya dia kaitkan dengan ayat lain sebenarnya. Ayat yang lain datang apa macam langit pecah, pun dia tarik kat sini. Yauma tamur sama maura. Dia ambil pengertian, bukan bercangan tadi sebab dia faham ayat lain tadi bawa ke sini. Ayat lain bawa ke sini. Yang seorang kata berputar, yang seorang kata pecah. Kan kalimah pecah dan putar kan lain. Yang bergoncang. Okey. Qala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, wa hadhihi kulluha tafasirun bil makna. Dia kata kesemua ini semua yang disebut ni gulung, pusing, bergegar, berpecah, semua sekali semua sekali ni tafasir bil makna, pentafsiran dengan makna. Li'anna as-sama' al-'aliyata ya'tariha hadha kullahu. Kerana langit yang atas ni akan dikenakan ia dengan semua ni. Semua sekali akan jadi. Bukan yang ini, yang atas lagi. Lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, yang sampai ketujuh, semua akan mengalami pergerakan berkenaan. Okey. Kata Syekh Musaid Tayyar, la'allaka lahasta, barangkali anda boleh perhatikan, anna fi hadil aqwal, ada pendapat-pendapat yang datang tadi, yang saya sebutkan tadi kan, dia kata, ma la yadullu alaihi lafzul mubasharatan. Apa yang tak ditunjukkan oleh lafaz secara langsung. Sebab maurun maksud dia adalah datang dan pergi bergoncang. Itu je. Tapi seorang dikata berputar.
Seorang tu kata berpusing, seorang tu kata bergulung, seorang tu kata pecah. Kan kalimah tadi dia kata ada datang bukan maksud asal. Okey. Lakin al-mufassiru, tapi ahli tafsir berkenaan dia kata abara, menggambarkan an syai'in sayaqa'u lis-sama', bahawa dia ceritakan apa akan terjadi pada langit tersebut. Pasal lepas dia goncang, berputar, akhirnya apa? Pecahlah. So dia tafsir dengan apa yang akan jadi pada langit tersebut. Walaupun ikutkan, ada orang kata, ni tengok, macam ni dia boleh datang kalimah lain. Sedangkan kalimah tadi dia faham daripada surah yang lain, ayat yang lain. Apa akan jadi pada langit tersebut. Itu maksud sebenar. So diorang bukannya bercanggahan atas dasar kalimah tadi rumit untuk difahami. Tak. Atas dasar bahasa Arab, diorang faham kalimah tersebut. Cuma diorang gambarkan dengan gambaran yang lebih lagi. Supaya orang yang mendengar, membaca tadi dapat faham. Lepas bergoncang je. Seorang kata apa? Gantung. Hukuman awak gantung. Tak sebut sampai mati, masalah juga. Dengar kan ayat kenapa dia kata sebut gantung sampai mati? Sebab pernah jadi kes dulu. Orang digantung tak mati. So ikut hukum mahkamah, lepas dah belum? Lepaslah. Itulah sekali kalimah ujung tu kena tambah. Gantung sampai mati. Kalau tak mati, gantung lagi. Sampai mati. Ayat faham jadi word macam tu kadang-kadang kita kata bila disebutkan kita tak dijelaskan dengan habis, mungkin ada kebarangkalian tadilah. Jadi macam kata langit tu bergoncang. Betul? Betul jadi apa? Dekat sini dia kadang-kadang pergi terangkan dengan apa pengakhiran bagi langit tersebut. Bukannya berhenti pada bergoncang sahaja. Goncang? Okay. So what? So what dah geng-geng kan? So what? Okay. Okay. Wa minhu. Lah saya kita ambil. Okay. Wa minhu antara juga kata Syekh Muhammad Tayyar. Qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Wa ka'san dihaqa. Surah An-Naba ayat 34. Yang maksud asal dihaqa penuh. Air cawan yang ni dah habis lah. Tak, sikit je. Sedingkal lagi. Okay. Wa ka'san dihaqa. Okay. Dan cawan, ka'as atau piala yang apa? Yang penuh berisi dengan air. Okay. Faqad qila fid dihaq. Maka telah dikatakan kalimah dihaq tu salasa ibaratin. Ada 3 gambaran. Original maksud dia adalah penuh. Tapi al-ula yang pertama mumtali'ah, penuh. As-saniyatu yang kedua adalah mutatabi'ah. Mana kosong je isi lagi. Kosong je isi lagi. Macam ni kosong isi lagi kan. Ni cawan ketiga. Contohnya. Okey, yang ni gambaran ni Tadi kau tak penuh. Satu. Yang kedua, sentiasa silih berganti. Mana habis je datang baru. Habis je datang baru. Yang ketiga, as-safiyah. Yang hening, suci atau jernih. Okey, tafsir Tabari sebutkan, okey. As-safiyah. Okey, dia kata apa? Wal ibaratul ula. Okey, yang gambaran pertama itu mumtali'ah, penuh. Wa ka'san dihaqa, ni ahli syurga kan, di antara kenikmatan mereka ada piala-piala yang penuh berisi dengan minuman. Okey, itu maksud pertama dia. Okey. Allati tadullu 'alaiha al-lafzul mubasharatan. Ia ditunjukkan oleh lafaz secara langsung. Wa ma ba'daha awsafun tabi'atun. Dia sebenarnya apa selepas tu macam mutatabi'ah ke safiyah ke, itu adalah sifat-sifat yang ikutan. Yang maksud dia tak pernah macam kita tengok dalam surah dalam surah apa? Al-Insan kan. Kan disebut berkenaan minuman ahli syurga tu. Dia punya tempat di mana saja ahli syurga tu letak, air tu akan datang. Dia kata air dan yufajjiruha tafjira. Air mata air yang akan dipancarkan mancar-mancar. Maksud dia nak minum kat sini, keluar kat sini. Dia minum kat sini, keluar kat sini. Sentiasa tak apa, bila dia nak je akan datang. Macam tu. Tu mutatabi'ah tu. Every time dia nak akan ada air tu. Tak akan berhenti. Tu cerita dia. So jadi kalau orang tu cerita ahli tafsir tadi dia ambil gambaran mutatabi'ah tadi, tengok dekat surah Insan tadilah. Dia tengok sana, itu yang dibawa ke sini maksud tadi. Okey. Atau yang ketiga tadi, safiyah tadi,
hening atau bersih atau suci kan. Pun sama juga gambaran di surah lain. Nah, ini lain berkenaan dengan ma'an tahura. Kan yusqauna wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, Tuhan mereka beri mereka minuman yang suci, yang bersih. So all the word yang lain-lain tadi dibawa ke situ. Walaupun maksud asal dia adalah penuh. Ka'san dihaqa, piala yang penuh. Tapi mereka datangkan maksud yang lain yang bukannya secara langsung maksud yang asal, tapi dilihat daripada surah-surah yang lain pengertian itu. So kat sini kita faham bahawa diorang bukan sengaja bercanggahan dalam masalah pengertian, tapi kerana bagi mereka mungkin mereka lihat maksud yang lain tadi pun patut dimasukkan sekali dalam penjelasan untuk pengertian air yang penuh tadi. Apa lagi sifat yang ada pada air yang penuh dalam piala tadi. Dia tak pernah berhenti dan dia sentiasa bersih. Itu gambaran. Jadi percanggahan ini bukan percanggahan bertentangan, tapi percanggahan apa? Kepelbagaian dari sudut masalah penjelasan sahaja. Okay, itu bentuk pertama. Alhamdulillah. So insyaAllah nanti kita akan sambung bentuk kedua pula. Ini, sampai bab ni dia akan banyak sikit. Bab sebelum ni kita boleh habis satu tajuk dalam satu malam. Tapi kali ini satu tajuk tu mungkin pecahan daripada tajuk. Satu malam satu pecahan tajuk je. Tak boleh baca semua sekali. Nak tunggu boleh, tak kisah. Nak saruh sini. Okay. Baik, ada soalan? Soalan berkaitan dengan kaji buaya atau orang alim. Dalam syarah Al-Musayyimin terhadap Riyadhus Shalihin ada sebut dan dia pun mengatakan malu, tapi bukan akan bercontoh dengan hadis haram sujud pada selain Allah. Baik. Tentang tajuk masalah sujud tu, kalau kita lihat dalam hadis Musnad Ahmad, lafaz tu datang berkenaan dengan Musnad Ahmad tentang seorang lelaki, dua orang lelaki Yahudi. Hadis tu dhaif sebenarnya. Kalau bincang pun hadis dhaif. Cuma masalah dia yang bila Syekh Utsaimin bahaskan, Nabi izinkan untuk Yahudi tersebut datang. Hadis nombor 18092. Yang diorang datang tanya Nabi soalan-soalan. Kemudian diorang ada keinginan nak masuk Islam. So Nabi SAW ketika itu melayan mereka macam badui. Tahu badui? Badui kan, Nabi tengah berkhutbah atas mimbar, datang angkat tangan, "Ya Muhammad, bila kiamat?" Nabi marah ke Nabi layan? Layan. Nabi tak marah dia. Ini cara layanan Nabi kepada orang yang jahil. Sebab tu para sahabat Nabi pun sendiri, diorang tak boleh tanya soalan bukan. Tapi bila geng-geng badui datang tanya kiamat bila lah apa, kan diorang suka dengar apa jawapan yang akan Nabi bagi pada badui tersebut. Nabi tak halau badui berkenaan. Macam tu juga masalah orang Yahudi tadi. Nabi, dua yang dia kata cium kaki tangan dan kaki Nabi tu, yang dia kata Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi dia tak masuk Islam pun, takut dibunuh. Diorang pun kisah yang sama. Erti kata lain, kisah tersebut bila kita baca balik, dia bukan masalah keizinan tadi, sebab siapa dia. Faham tak? Siapa yang buat benda berkenaan? Kalau dia kata para sahabat macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, as-sabiqun al-awwalun, kita fahamlah benda tu boleh jadi masalah ikutan ataupun sunnah. Ikutan atau sunnah, sebab benda tu dibuat oleh para sahabat. Sebab kita dalam Islam, dalam Quran Karim, itibak kita ada dua. Satu itibak kepada Nabi, ayat 31 surah Imran, atau itibak kepada para sahabat as-sabiqun al-awwalun dalam surah At-Taubah ayat 100. So awak takkan jumpa benda ni daripada perbuatan Abu Bakar dan Umar. Takkan jumpa daripada Ali bin Abi Talib. Takkan jumpa daripada Utsman bin Affan, daripada Ar-Rahman bin Auf. Takkan jumpa daripada perangai mereka akan perkara berkenaan. Sebalik pada asal kisah yang tentang kisah tersebut diceritakan, dan walaupun dia dhaif sekalipun, kisah tu ada dipakai. Cuma tajuk dia adalah orang tersebut dia bukannya Islam. Dia datang-datang, Nabi layan dia dengan kadar dia. Macam geng-geng badui datang jerit-jerit kat Nabi, Nabi layan. Nabi tak amuk. Nabi tak tegur dia macam tegur para sahabat yang Islam awal. So untuk itu kita faham bahawa benda tersebut untuk lembutkan hati mereka supaya mereka datang dekat. Itu sahaja. Bukannya untuk jadikan tradisi. Sebab bila Muaz bin Jabal datang sujud kaki Nabi, Nabi kata apa? Kena faham, Nabi ada cerita ini hadis sahih. Muaz bin Jabal balik dari Yaman, tengok orang sujud dekat kaki raja dan juga kaki bishop, ketua-ketua agama, dan dia sujud kepada Nabi. Dia kata, itu bishop, itu raja, engkau Nabi, engkau utusan Allah Ta'ala, engkau lagi layak. Nabi kata apa? Nabi kata tak boleh.
Tak benar kan? Bahkan Nabi kata pula, kalau dia kata boleh benarkan siapa-siapa sujud pada manusia yang lain, maka isteri sujud pada suami. So, secara asas dekat situ kita boleh faham, bezakan Nabi cakap dengan siapa. Kalau Nabi cakap dengan Badui, dengan geng Yahudi tadi kan, baru nak masuk Islam sebagainya, Nabi let go, bagi dia dulu. Macam kita jumpa dengan geng apa, orang nak masuk Islam lah. Jumpa-jumpa kan, dia kata saya nak masuk Islam, tapi saya nak makan babi lagi. Awak cakap apa? Makan lu. Meh sini lu, meh bincang lu. Kita akan halau dia dulu. Kata lagi tak berhenti makan babi, jangan datang. Macam mana? Kena faham dengan siapa awak cakap. Sudut itu yang kena tengok balik. Macam orang kita sekarang ni yang dia buat ni, yang kepada guru lah, apa wali kononnya sebagainya, ini bukan ajaran Islam. Sebab Nabi sendiri larang Muaz bin Jabal. Ni adalah larangan Nabi. Sedangkan yang dua orang tadi, siapa dia? Tanya siapa yang Nabi biarkan buat benda berkenaan. Dan kat situ kita akan dapat jawapan. Baru kita tahu bahawa sebenarnya masalah yang berlaku tadi bukanlah untuk amalan, tapi benda tu pembenaran. Macam kes ni lah, Nabi izinkan orang Habsyah main lembing dan perisai dalam masjid pada hari raya. Ikutkan macam loh, kan kita patut bersilat dalam masjid lepas solat raya. Tapi kenapa tak buat? Sebab balik pada asal kita ada batasan tadi. Benda yang Nabi izinkan untuk mereka yang baru masuk Islam, yang tak kuat lagi agama dia, Nabi, okay, relax dulu. Umar datang jerit dekat orang, suruh berhenti. Nabi tahan Umar, jangan kacau. So benda ni kena faham kepada siapa Nabi buat. Boleh kita faham betul, kalau tidak nanti kita akan kontradik dengan hadis Muaz bin Jabal yang Nabi kata tak boleh. Kan Nabi kata jangan, dia jangan. Dia balik dari Yaman, dia kata dia nak buat. Nabi larang dia. Tak halal. Tidak boleh siapa sujud kepada manusia yang lain. Itu yang Nabi sebut sendiri. Adapun kepada yang Badui atau kepada Yahudi yang datang tadi, dan kita kata kat situ ada penjelasan yang berbeza lah. Awak cakap dengan siapa? Faham? Itu sudah asal lah. Bagi saya benda tu bukan menjadi hujah pun. Kan? Sebab sujud kaki guru sebagainya tak ada. Memang tak ada langsung. Apa lagi cium lambang capal. Ini masalah. Okay. Kau main apa? Oh, tengok soalan. Okay. Ada lagi? Tak ada? Tak ada, Alhamdulillah. Okay, baik, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian minggu depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah hamdi wa la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.